graduan sains sukan dan sains kesihatan boleh memperolehi graduan teknologi atau GT dan profesional teknologi PT di masa akan datang. Yang akan disampaikan oleh PS Dr. Harafi Fitri Muhammad Latif yang merupakan Timbalan Pengarah SITC juga merupakan pensyarah di Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan. Beliau juga merupakan bekas graduan sains sukan daripada UTM Kudai Johor. Jadi apabila saya berkongsi mengenai program ini, ada yang bertanya, apakah itu TS ataupun Professional Teknologi? TS ini sebenarnya adalah singkatan kepada teknologi profesional. Ianya adalah gelaran teknologi profesional yang diiktiraf oleh Lembaga Teknologi Malaysia atau MBOT. Ianya tertaluk di bawah Akta Teknologi dan Juruteknik. Dalam bual bicara ini, Dr. Harafi Fitri akan berkongsi bagaimana graduan sains sukan dan sains kesihatan boleh memperolehi gelaran profesional teknologi ini. Dan beliau juga akan memberi beberapa panduan bagaimana untuk para graduan membuat permohonan sebagai graduan teknologi dan profesional teknologi. Samping itu, beliau juga akan memberi sedikit penjelasan apakah kelebihan ataupun manfaat yang boleh diperolehi apabila seseorang itu mendapat TS ini, dan adakah TS ini boleh mengendorse dokumen dan membuat submission seperti IR. Jadi kita berharap di akhir perkongsian nanti beliau dapat menjawab beberapa soalan dan akan sedikit memberi manfaat pada semua graduan sains sukan dan sains kesihatan terutamanya mengenai teknologi dan profesional teknologi ini. Bukan sahaja kepada pelajar tapi juga kepada staf-staf UTM atau di mana ITC di luar sana yang berhasrat untuk memperolehi teknologi dan profesional teknologi. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Harafi Fitri Muhammad Latif untuk bersama kita. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Doktor, sihat Doktor hari ini? Sihat, Alhamdulillah, saya sihat. Ya, Alhamdulillah. Boleh saya tahu Doktor berada di mana tu? Saya berada di rumah di College Tun Dr. Ismail. Saya merupakan fellow KTDI. Okey Doktor. Okey Doktor, tanpa membuang masa, saya akan beri ruang kepada Doktor untuk berkongsi sedikit mengenai profesional teknologi ini dan menjawab beberapa soalan yang saya utarakan tadi. Okey Doktor, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Faizin Fauzi yang merupakan Research Officer Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan UTM yang telah bertapak hampir 5 tahun dan kini mempunyai seramai 13 orang staf. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan membuka slide tajuk kita pada hari ini. Okey, Faiz nampak tak slide? Okey, dah nampak dah. Clear. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Saya Harafi Fitri bin Muhammad Latif. Saya adalah merupakan bekas pelajar Sains Sukan dan Sains Kesihatan UTM. UTM, Universiti Teknologi Malaysia, sangat utamakan bidang teknologi dan kejuruteraan. Jadi ia telah menjadi satu DNA UTM kepada graduan UTM. Di mana jua fakulti anda berada, tidak kira apa jua bidang yang anda pelajari, pasti pendekatan teknologi dan kejuruteraan
diterapkan kepada semua pelajar UTM. Jadi pada malam ini saya ingin berkongsi tips kepada pelajar-pelajar sains sukan dan sains kesihatan di luar sana dan di seluruh Malaysia. Bagaimana untuk memohon graduan teknologis dan profesional teknologis, terutama melibatkan bidang sains sukan dan sains kesihatan. Siapa lagi yang boleh bantu bidang ini jika bukan daripada graduan dan alumni sains sukan dan sains kesihatan sendiri. Baiklah, kami buat bukan kerana terpaksa dan dipaksa. Kami buat bukan kerana pangkat dan populariti. Kami buat bukan kerana olok-olok sayangkan bidang sukan ini. Sukan adalah cita-cita, sukan adalah pekerjaan dan sukan adalah masa depan. Jadi, sebelum saya pergi lebih jauh secara terperinci, saya ingin mengucapkan jutaan, ribuan terima kasih kepada Dekan dan Timbalan Dekan HET Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UITM, iaitu Prof. Mohd Anizu dan Prof. Madya Dr. Mazlan Ismail, yang telah WhatsApp secara peribadi mengucapkan tahniah apabila menerima perkabaran ini. Dan secara tidak langsung, saya telah memohon kepada mereka untuk melakukan delegasi sains sukan kunjung hormat ke lembaga teknologi di Malaysia dan memohon agar bidang sports and health technology dimasukkan sebagai bidang pilihan untuk graduan teknologis dan professional teknologis di Malaysia satu hari nanti. Jadi Prof. Dr. Anizu juga adalah merupakan bekas pensyarah UTM, di mana sewaktu saya belajar di UTM suatu ketika dulu dalam degree sains sukan, beliau sentiasa menggalakkan pelajar-pelajar beliau melakukan kajian dalam teknologi sukan. Okey, seterusnya ini adalah merupakan gambar kelas saya, iaitu gambar sewaktu belajar di dalam ijazah sarjana muda sains serta pendidikan sains sukan UTM. Jadi menariknya apabila kita belajar di UTM sangat menggalakkan pelajar-pelajar yang belajar di dalam UTM untuk explore dan belajar subjek-subjek teknologi. Jika kita lihat di dalam transkrip degree saya di hadapan, kita boleh lihat saya dikehendaki untuk belajar subjek animation, audio, video, digital teknologi. Saya juga dikehendaki untuk belajar programming language. Saya juga dikehendaki untuk belajar web-based multimedia development. Saya juga dikehendaki untuk belajar teaching method in computer science dan subjek-subjek teknologi yang lain. Ini adalah satu keistimewaan apabila pelajar-pelajar sambung belajar di dalam UTM kerana UTM akan mengaplikasikan subjek teknologi dan subjek kejuruteraan kepada pelajar-pelajar mereka walaupun terdiri daripada bidang sains sukan dan sains kesihatan. Seterusnya, saya juga kemudian setelah saya habis belajar dalam degree sains sukan, saya menyambung pengajian Doktor Falsafah Sains Kesihatan di UTM. Jadi jangan terkejut kerana di UTM kita juga ada kos sains kesihatan. Saya pasti ramai yang berada di luar sana yang tidak tahu di dalam UTM ada kos bidang sains sukan dan sains kesihatan. Saya yakin. Jadi saya ingin mengajak para penonton di luar sana, pelajar-pelajar di sana untuk sambung belajar sains sukan dan sains kesihatan di UTM. Dan di UTM saya telah bertugas sebagai senior lecturer di Department Clinical Science and Sports Technology di bawah Sekolah Biomedical Engineering dan Sains Kesihatan UTM.
saya yakin tidak ada sekolah ataupun tidak ada jabatan di luar sana yang mempunyai Department Clinical Science and Sports Technology. Jadi istimewanya apabila kita bekerja ataupun belajar di dalam UTM, ada bidang Sports Technology. Seterusnya, saya juga berfungsi sebagai Deputy Director di dalam Sports Innovation and Technology Center. Jadi tidak ada lagi saya rasa pusat center yang memfokuskan kajian dalam bidang sports teknologi di Malaysia. Dan saya ingin menarik perhatian pelajar-pelajar di luar sana, di dalam UTM mempunyai bidang sukan yang terdiri daripada 3 entiti yang berbeza. Jika kita lihat di dalam slide ini, yang pertama Sports Research Center, iaitu di mana saya berada. Kita melakukan kajian-kajian di dalam teknologi sukan. Dan seterusnya, UTM juga mempunyai Sport Science courses di bawah School of Education yang menawarkan Bachelor Science with Education and Sport Science, di mana pelajar-pelajar yang telah tamat di dalam Bachelor Science with Education Sport Science, mereka boleh memilih sama ada untuk menjadi cikgu ataupun bekerja di dalam industri sukan. Dan pasti tempat mereka akan terjamin sebagai seorang cikgu sukan. Dan seterusnya, di UTM juga mempunyai Sports Excellence Unit, di mana Sports Excellence Unit menguruskan pelajar-pelajar untuk pergi bertanding ataupun pergi dalam perlawanan sukan di luar di dalam Malaysia. Okey. Dan kenapa UTM sangat utamakan teknologi dan kejuruteraan? Jika kita lihat visi dan misi UTM, memang tidak lari, di mana kita lihat visi to be a premier global academic and research institution excelling in science, technology and engineering. Dan seterusnya, mission to lead in the development of holistic talent and innovative technology for university well-being and prosperity. Di situlah terletaknya perkataan teknologi dan engineering. Justeru itu kepada mana-mana pelajar ataupun orang awam di luar sana, jika anda sambung belajar di UTM, pasti penekanan teknologi dan kejuruteraan akan diterapkan. Okey, UTM juga adalah merupakan top 2 university in Malaysia, di mana nombor 40 di dalam World for Engineering. Disebabkanlah itu UTM sangat mengutamakan teknologi dan merupakan the World University Ranking by Subject, iaitu nombor 400 hingga 500 dalam engineering dan teknologi. Dan baiklah, jadi sekarang barulah saya akan terangkan secara terperinci tentang Lembaga Teknologi Malaysia. Jadi dalam slide saya ini mempunyai 4 fasa. Fasa pertama, saya akan menerangkan MBOT secara general. Fasa kedua, saya akan menerangkan field yang di bidang-bidang yang ditawarkan oleh MBOT. Dan fasa ketiga, saya akan terangkan MBOT ingin mengetahui qualification anda, qualification yang melayakkan anda untuk memohon. Dan yang terakhir, requirement MBOT, anda perlu mempunyai pengalaman kerja selama 3 tahun di dalam bidang teknologi. Okey, kita pergi kepada fasa yang pertama, MBOT in general. Jadi, saya ingin menunjuk sedikit akronim supaya penonton-penonton ataupun pelajar-pelajar di luar sana tidak terkejut. MBOT membawa maksud Malaysia Board of Technologies. Kalau PT ataupun TS membawa maksud Professional Technologies. Dan jangan risau kalau anda tidak mempunyai degree, anda mempunyai diploma ataupun SKM level 3, anda juga boleh memohon Certified Technician CT, ataupun MBOT akan memberi gelaran TC. Okey, ini adalah laman website MBOT. Baru-baru ini saya telah ditanya
oleh rakan saya bagaimana saya memohon professional technologist. Saya jawab dengan mudah, senang sahaja, buka laman website MBOT dan isi maklumat di situ. Kerana jika kita lihat laman website MBOT memang sangat mesra pengguna, senang untuk faham dan senang untuk diisi. Apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat, hanya register login dan daftar masuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Seterusnya, MBOT juga akan membekalkan buku di mana beliau akan memaklumkan manual law Act 768. Di sinilah the function of MBOT are to recognize TS and TC as professional. Keep maintain the register of technologists and technician under section 17 Akta 768. Jadi jika anda dipersoalkan, jika anda ditanya, ia semuanya termaktub di dalam Akta 768 section 17. Dan bukan senang untuk mengisi untuk memohon kerana perlu melalui pelbagai fasa. Jika anda ingin memohon bidang anda perlu melalui fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Fasa pertama, anda dikehendaki untuk upload resume anda, CV anda kepada MBOT, dan kemudian MBOT akan melakukan semakan, dan jika MBOT mempunyai tanda tanya, beliau akan menghubungi anda. Seperti saya, jika dilihat kepada certified saya adalah merupakan pelajar sains sukan dan sains kesihatan. MBOT telah menghubungi saya dan bertanya beberapa soalan. Bagaimana saya selaku pelajar sains sukan boleh terlibat dalam bidang teknologi. Jadi saya telah menerangkan secara detail di dalam telefon, di dalam temu bual yang ditanya oleh MBOT. Dan selepas itu, dalam tempoh 6 bulan atau 7 bulan, jika permohonan anda berjaya, anda akan diberitahu oleh MBOT untuk bersedia untuk memohon sebagai professional technologist. Untuk memohon professional technologist, anda perlu mempunyai pengalaman selama 3 tahun di dalam bidang teknologi yang anda mohon. Dan jika tidak, anda perlu tunggu selepas 3 tahun untuk memohon. Okey, saya telah menghuraikan perkara ini dengan panjang di dalam News UTM, di mana saya lampirkan link di sini. Tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar yang di luar sana, anda boleh menonton ataupun boleh membaca News UTM untuk mengetahui bagaimana seorang graduan sains sukan dan sains kesihatan boleh memohon professional technologist. Jadi kenapa saya memohon MBOT, memohon TS, kerana saya baca dalam Akta 768 Section 19 menyatakan TS adalah entitled to approve and certify the manner. Contoh SOP, procedure, conduct technology service dan lain-lain. Jadi saya mengambil inisiatif ini selaku pensyarah sains sukan untuk memastikan supaya segala aktiviti dalam teknologi sukan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dan seterusnya, kita telah masuk ke dalam fasa yang kedua, iaitu MBOT field. Dan saya pasti ramai yang di luar sana tertanya-tanya apakah bidang-bidang yang ada di dalam MBOT field. Dan jawapan saya pasti tiada bidang sains sukan dan sains kesihatan. Dan ia adalah satu confirmation, tiada. Jadi sekiranya anda adalah merupakan seorang graduan sains sukan ataupun seorang graduan sains kesihatan, anda perlu membuktikan, menunjukkan yang anda pernah terlibat dalam aktiviti-aktiviti kajian ataupun teknologi yang digunakan.
Jadi untuk mengetahui bidang apa yang sesuai untuk anda, anda perlu membuka buku yang dilampirkan di dalam website yang diberikan di dalam muka surat 79. Yang itu kalau kita lihat di dalam slide, Appendix A, Technology and Technical Competency for 23 Embod Technology Field. Di dalam Appendix A terdapat 23 Embod Technology Field. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang di luar sana boleh melihat di manakah kesesuaian field yang anda boleh mohon. Seperti saya telah ditetapkan sendiri oleh lembaga Board Embod untuk meletakkan saya di dalam bidang apa yang paling sesuai dengan apa yang saya lakukan. Sudah pasti, sekali lagi saya ulang, tiada bidang sains sukan dan sains kesihatan. Jadi, Embod sendiri telah melakukan decision, membuat keputusan meletakkan saya di dalam bidang bioteknologi dengan segala bukti yang telah saya tunjukkan sepanjang saya berada di dalam sains sukan dan sains kesihatan. Dan ini adalah daripada definition yang daripada Google, memberitahu technologies and product that help improve our life and the health of our planet. Okay. Seterusnya, development of new medicine and therapies. Jadi dalam bidang saya memang fokus di dalam kajian terapi dan rehabilitasi. Dan sekiranya adik-adik, tuan-tuan, pelajar-pelajar di luar sana, anda telah berjaya membuktikan anda sebagai seorang graduan teknologis, di mana di dalam tempoh anda belajar memang anda ada kaitan dengan teknologis. Kemudian Embod akan melakukan temuduga kepada anda untuk mengenal pasti sama ada anda benar-benar tahu dalam perkara-perkara kompetisi untuk meletakkan anda sebagai professional teknologis. Jika lihat kat sini, anda boleh baca daripada buku, dia akan lihat dari sudut development, pengetahuan anda tentang problem identification, proposed solution, experimental design, risk analysis. Saya pasti segala dua bidang dalam degree anda akan melakukan perkara ini, problem identification, experimental, risk analysis. Seterusnya, Embod juga akan melakukan semakan dari segi manufacturing, proof of concept, prototype, quality approach concept, testing, commissioning, maintenance. Itu adalah antara semakan yang dilakukan oleh pihak Embod untuk mengetahui tahap kompetensi anda. Dan ini adalah sijil saya di mana hampir 6 bulan untuk saya lulus graduan teknologis, dan kemudian hampir 2 bulan untuk saya lulus sebagai professional teknologis. Okey, jadi bagaimana seorang graduan sains sukan dan sains kesihatan boleh meyakinkan Embod yang benar-benar graduan sains sukan dan kesihatan layak untuk memohon graduan teknologis dan professional teknologis. Okey, saya telah diinterview dan sepanjang dalam interview tersebut saya menceritakan pengalaman saya semasa saya belajar di dalam Diploma Civil Engineering selama 3 tahun, di mana saya terlibat dalam bidang kejuruteraan selama 3 tahun. Dan seterusnya, saya menerangkan projek tahun akhir semasa saya diploma, kami dikehendaki untuk menyiapkan pergola. Ini adalah projek tahun akhir saya semasa diploma. Dan seterusnya, saya menerangkan yang tentang proses Bachelor Degree Science with Education, Sport Science, dan saya menerangkan apa yang kajian tahun akhir yang saya buat, di mana saya memberitahu kepada Embod saya melakukan kajian teknologi sukan, di mana saya melakukan aktiviti alat recreational pneumatic water gun, dan bagaimana saya boleh melakukan kajian ini adalah melalui overview yang telah saya lakukan,
di mana ia telah menjadi satu sukan yang diminati dalam sukan dan rekreasi seperti alat senapan kayu, seperti water balloon war game, seperti paintball dan Nerf. Jadi kenapa saya memilih recreational pneumatic water gun? Kerana ia murah dan boleh dilakukan oleh semua orang. Dan ini adalah contoh yang saya tunjuk kepada M-Bot yang di mana saya telah melakukan Viva degree dalam alat recreational pneumatic water gun. Ini adalah contoh-contoh slide Viva saya. Ini adalah gambar di mana alat yang telah saya berjaya siapkan dan saya telah masuk pertandingan. Untungnya apabila anda belajar di dalam UTM, tidak kira apa jua bidang, pasti pensyarah anda akan menggalakkan pelajar-pelajar beliau untuk melakukan inovasi dan teknologi. Dan saya telah memilih untuk melakukan teknologi sukan dan memasuk pertandingan yang dianjurkan oleh sendiri oleh UTM, iaitu Inatex UTM, di mana pertandingan ini dianjurkan setiap tahun untuk pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar UTM. Dan kemudian apabila saya telah memenangi pertandingan Inatex, saya telah dihantar di pertandingan di peringkat kebangsaan, di mana pertandingan antara universiti, dan saya telah memperolehi bronze medal dan saya juga menghantar alat yang sama. Jika dilihat di gambar ini, saya telah mengalami sesi soal jawab oleh juri-juri yang dilantik. Okey, selain daripada itu, apabila tamat sahaja belajar dalam bidang teknologi sukan, kajian yang saya lakukan telah dimasukkan dalam buku sukan dan teknologi UTM. Jika kita lihat di bab 2, keberkesanan penggunaan recreational pneumatic water gun dalam permainan simulasi peperangan. Jadi ini adalah bukti-bukti yang saya tunjuk kepada M-Bot semasa saya memohon untuk graduan teknologis. Dan seterusnya, saya juga menunjukkan kajian akhir kajian saya semasa belajar Doktor Falsafah selama 4 tahun, di mana saya mengkaji tentang sports rehabilitasi. Jika tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar di luar sana lihat, kecederaan yang paling utama adalah kecederaan ankle, dan gambar di sebelah A, B, C, D, E, F adalah merupakan latihan yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat teknologi sukan. Jadi, saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan melakukan reka cipta alat teknologi rehabilitasi sukan untuk mempercepatkan proses recovery. Ini adalah bukti-bukti gambar saya melakukan kajian rintis di National Sports Council, iaitu Institut Sukan Negara. Jika dilihat di dalam gambar, ada Zakuan Adaha yang sedang menjalani proses rehabilitasi selepas operation lutut ACL. Ini juga adalah gambar saya berada di Sekolah Sukan Malaysia. Bukti-bukti yang saya melakukan aktiviti teknologi rehabilitasi dan melakukan kajian penyelidikan di sana. Ini adalah contoh pelajar-pelajar NRDP, iaitu projek sukan bola sepak yang sedang menjalani dan menggunakan alatan yang telah direka cipta oleh saya. Dan ini adalah contoh-contoh research achievement sepanjang 4 tahun tempoh pengajian PhD saya. Dan itulah yang saya lampirkan dalam resume saya untuk memohon graduan teknologis. Dan semasa saya memohon, selalunya pihak M-Bot tidak akan telefon. Tetapi kali ini pihak M-Bot telah telefon saya kerana bidang saya adalah bidang sains sukan dan sains kesihatan. Dan memang tidak ada pilihan bidang teknologi sukan dalam laman website M-Bot. Jadi saya terpaksa menerangkan
dan menunjukkan kajian-kajian yang telah saya lakukan kepada MBOT. Jadi, pelajar-pelajar sains sukan dan sains kesihatan di luar sana, jangan takut untuk berinovasi dan melakukan teknologi. Kerana mungkin satu hari nanti anda juga boleh memohon graduan teknologis dan profesional teknologis dengan melibatkan diri dalam kajian-kajian yang melibatkan inovasi dan teknologi. Dan seterusnya, ini adalah fasa yang terakhir, iaitu requirement yang telah ditetapkan oleh Lembaga Teknologis Malaysia. Syaratnya anda mesti mempunyai 3 tahun pengalaman kerja di dalam bidang teknologi yang anda lakukan. Jadi, saya telah menunjukkan yang saya telah bekerja sebagai senior lecturer di dalam Department of Clinical Science and Sports Technology. Di sebelah itu adalah gambar buku handbook sekolah saya, dan saya bagi tahu saya telah bekerja hampir 4 tahun. Okey, di dalam Department Clinical Science and Sports Technology. Dan saya juga telah menerangkan kepada MBOT sepanjang tempoh saya bekerja sebagai pensyarah Department Clinical Science and Sports Technology, saya telah menggalakkan pelajar-pelajar degree saya untuk melakukan inovasi dan teknologi sukan. Boleh dilihat antara tajuk-tajuk inovasi, the efficiency of automatic plastic curriculum to reduce time, the effectiveness of automatic water refiller focusing on horse welfare. Itu adalah contoh-contoh teknologi yang dilakukan oleh pelajar-pelajar saya. Yang di sebelah adalah gambar top management, School of Biomedical Engineering and Health Science. Dan saya ingin menggalakkan kepada pelajar-pelajar yang di luar sana yang masih belum sambung belajar untuk sambung belajar di dalam sekolah saya. Boleh dilihat ada Bachelor Equine Management, ada Bachelor Biomedical Engineering, ada Master Rehabilitation Technology, ada Master Biomedical Engineering, PhD Biomedical Engineering and PhD Health Science. Dan kebanyakan pelajar saya adalah merupakan Master Rehabilitation Technology. Jadi jika dilihat di dalam poster sebelah adalah poster-poster kajian yang dilakukan oleh pelajar-pelajar saya di dalam teknologi rehabilitasi. Sebagai contoh, comparison the effectiveness of the virtual reality gamification and conventional rowing method. Ini adalah contoh kami melakukan kajian perbandingan latihan rowing di tasik dan rowing menggunakan virtual reality di dalam bilik. Okey. Dan seterusnya, saya telah menerangkan kepada MBOT kerana MBOT ingin mengetahui apa pengalaman kerja selama 3 tahun. Saya telah bertugas di dalam SITC, Sports Innovation Technology Center, juga hampir 4 tahun. Dan di dalam SITC, apa yang kami buat adalah Sport 4.0, di mana fokus kami adalah melakukan sports technology. Dan seterusnya, jika kita lihat di sini, ini adalah brosur SITC. Di dalam brosur SITC ini memberitahu facilities yang kita ada dan memang fokus kita terarah kepada teknologi sukan. Ini adalah contoh kita fokus kepada athlete performance, equipment development seperti equipment design, material selection, equipment analysis and testing, creative innovation seperti sports technology, virtual reality, novel research and new product. Jadi disebabkan itu, semasa dalam sesi temuduga, saya menerangkan semua ini, apa yang dilakukan oleh saya kepada pihak MBOT. Ya, ini adalah contoh kita mempunyai 13 lab. SITC mempunyai 13 lab, iaitu Lab Sports Innovation and Technology Center. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan ingin sambung belajar di UTM, anda boleh menggunakan lab-lab ini jika anda melakukan kajian di dalam teknologi sukan. Dan ini adalah gambar-gambar aktiviti research yang kita lakukan dalam teknologi sukan.
Dan seterusnya, saya juga telah memberitahu pihak MBOT saya terlibat sebagai Health and Safety Executive untuk Sekolah Biomedical Engineering and Health Science, di mana tugas saya untuk menjaga keselamatan di B01. Ini adalah laman website. Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh rujuk website yang diberikan. Dan ini adalah merupakan slide terakhir saya. Jadi bidang sukan dan bidang sains kesihatan adalah merupakan satu bidang yang baru di Malaysia. Jadi bidang ini masih sedang berkembang maju. Jadi kita memerlukan graduan ataupun pelajar-pelajar sains sukan ataupun pelajar sains kesihatan untuk melakukan explore ataupun kajian di dalam inovasi dan teknologi. Sedikit sebanyak ia boleh membantu sukan Malaysia. Jadi itu sahaja daripada saya. Dengan ini saya serahkan kepada saudara Faizrin Fauzi semula. Sekian, terima kasih. Okey doktor, terima kasih doktor atas perkongsian yang begitu menarik bagi saya. Cukup baik, cukup padat untuk memaklumkan kepada semua graduan-graduan sains sukan dan sains kesihatan mengenai cara untuk memohon professional teknologi ini di masa akan datang. Jadi saya di sini ada beberapa soalan yang boleh saya harap doktor dapat jawab soalan saya ni. Bagi saya, seperti yang saya tahu, saya juga merupakan graduan sains sukan semua berlainan daripada ITCA. Seperti saya tahu, bidang master sport teknologi ni telah lama ada ataupun menampak di United Kingdom ataupun Amerika Syarikat US. Jadi kenapa di Malaysia ni masih belum ada lagi master sport teknologi ni? Adakah di masa akan datang UTM sendiri akan menawarkan kursus? Terima kasih Faizrin Fauzi atas soalan yang diberikan. Soalan tu agak berat sebenarnya. Secara jujurnya, kenapa sports teknologi telah lama ada di dalam di US ataupun UK? Kerana mereka telah jauh ke hadapan daripada kita, dan kita telah melakukan penambahbaikan daripada mula. Kita hanya ada kos pendidikan jasmani, degree pendidikan jasmani di Malaysia. Kemudian bertambah baik adanya degree sains sukan di Malaysia. Dan kemudian wujudlah kos-kos diploma kejurulatihan sukan, diploma rehabilitasi sukan dan sebagainya. Jadi saya yakin insya-Allah satu hari nanti, sebab baru-baru ini kita dapat lihat di dalam media massa, UiTM Shah Alam telah melakukan kolaborasi dengan Institut Sukan Negara untuk mewujudkan bidang teknologi sukan untuk pelajar-pelajar sambung belajar di dalam bidang teknologi sukan. Begitu juga dengan UTM. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kita memang akan dan usaha sedaya upaya untuk mewujudkan Master Teknologi Sukan di UTM. Kerana apa? Kerana UTM itu sendiri adalah Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih saudara. Okey, terima kasih jawapan yang begitu baik. Okey doktor, ada 3 soalan. Soalan kedua saya, boleh saya tahu? Saya pelajar sains sukan. Jika saya nak menyambung pengajian dalam bidang teknologi sukan, tapi saya sebenarnya sains sukan. Bolehkah saya nak tukar bidang saya daripada sains sukan general tu kepada bidang teknologi sukan? Oh, baik. Soalan yang baik, Faiz. Soalan yang baik. Untuk pengetahuan semua ya, bukan sahaja pelajar sains sukan. Semua pelajar layak untuk sambung dalam bidang Master Teknologi Sukan. Walaupun Faiz bekas pelajar sains sukan, tidak ada pengetahuan dalam teknologi sukan, boleh sambung dalam Master Teknologi Sukan. Sama juga kalau pelajar tersebut adalah degree Mechanical Engineering ataupun degree Civil Engineering, ingin sambung Master Teknologi Sukan,
juga tidak ada masalah. Kerana apa? Saya pasti satu hari nanti Master Teknologi Sukan ini akan dilakukan secara by class, di mana Faiz ataupun pelajar-pelajar di luar sana boleh mengambil subjek-subjek teknologi untuk dipelajari. Jadi saya yakin satu hari nanti akan wujud Master Teknologi Sukan di UTM ataupun di Malaysia. Okey, terima kasih Dr. Hadafi. Baik, kita seperti kita tahu maklum, sukan ni perlukan juga teknologi sukan seperti yang kita lihat adanya performa analisis untuk meningkatkan performa atlet. So, jadi soalan terakhir saya Doktor, apa pendapat Doktor tentang masa depan teknologi sukan ni di Malaysia? Ya, kita tidak dapat menolaknya lagi. Zaman telah maju, di mana seperti semua orang tahu, kerajaan menggalakkan Industrial Revolusi 4.0, di mana big data, virtual reality dan sains sukan ataupun sains kesihatan kena bersedia berubah dengan mengaplikasikan subjek-subjek teknologi dalam sukan. Ya atau tidak, kita perlu berubah mengikut peredaran zaman. Seperti mana yang kita tahu, pada tahun 2020 ini permainan e-sports semakin famous di kalangan pelajar-pelajar kita. Itu adalah contoh. Jadi, ya atau tidak, kita kena melakukan kajian secara terperinci dan menggalakkan penggunaan teknologi kepada pelajar-pelajar di luar sana. Itu saja. Okey Doktor, terima kasih Doktor. So, kita harap teknologi sukan ni akan terus berkembang di Malaysia. Sebab kita lihat sekarang sukan e-sport seperti PUBG, FIFA ataupun Pro Evolution Soccer ni dah makin berkembang. Bukan hanya di Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa. Okey Doktor, saya rasa setakat itu saja persoalan yang ingin saya utarakan. So, kepada semua para penonton, terima kasih kerana sudi menonton live kita pada hari ini bagi program Bual Bicara Ilmiah. InsyaAllah akan ada siri 2 akan datang. Kita akan berkongsi maklumat terkini apa yang akan dirancang daripada pihak SITC itu sendiri. Jadi itu saja. Terima kasih kepada semua penonton. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, Faiz, cuba check dekat Facebook dah stop. Saya dah tekan stop. Jangan risau, tak apa, saya dah tekan stop streaming. Ni kita dua je. Dah. Dah tak ada lah dah.